Hmm. Silap tu. Nanti dia punya rofa tu. Salam. Baru masuk. Dah mula salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad at-tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfaz 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman, Allahumma arzuqna ilman na'rifu bihi kaifa nunajika ya Rahman ya Rabb ya Rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan semua yang sedang menonton kapsul 15 minit Asmaul Husna, siri yang ke-15 minggu yang keempat. Betul. Siri yang ke-15 minggu yang keempat. Dan saya juga menjawab salam daripada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah kita akan membahaskan nama daripada nama Asmaul Husna, daripada Asmaul Husna nama yang ke-16. Nama yang ke-16 ini Al-Qahhar Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh. Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, surah Al-A'raf ayat 180, yang bermaksud bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada nama-namanya yang mulia, nama-namanya yang agung. Fad'uuhu biha, maka serulah, berdoalah kepada Allah, ataupun sebahagian
penafsiran ulama maksudnya berhubunganlah kepada Allah, berinteraksilah kepada Allah dengan nama-namanya itu dalam kehidupan kita. Kerana daripada nama-nama itu menunjukkan kepada sifat-sifatnya, maka dengan sifat-sifatnya ada perbuatannya, maka disitulah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini, pada hari Siri yang ke-15 ini, kita akan mengenal, menyebut nama yang ke-16, yakni Al-Qahhar. Dalam sebahagian terjemahan dimaksudkan dengan maksud yang maha mengalahkan, atau dalam sebahagian terjemahan yang maha memaksa. Kedua-duanya boleh untuk dinisbahkan kepada Al-Qahhar kerana ada menunjukkan makna Al-Qahhar tersebut. Dalam tafsiran sebahagian ulama, Al-Qahhar bermaksud allazi yaqharul jababirah bil imatati wal izlal wala maradda li hukmih. Yang memaksa orang-orang yang kasar itu dengan kerendahan dan kematian, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolak ketentuannya. Al-Qahhar itu maksudnya yang maha memaksa ataupun yang mengalahkan segala macam keinginan yang merendahkan segala macam kehendak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan sini ada dalam kitab Imam Al-Ghazali sebut allazi la mawjuda illa wa huwa musakhkhar tahta qahri musakharun tahta qahrihi wa miqdaratih. Yakni dia yang tidak ada yang wujud melainkan dia, yang berjalan segala sesuatu itu di bawah taklukannya dan ketentuannya. Ajizun fi qabdatih, dan semuanya lemah di bawah pentadbirannya. Maksudnya Al-Qahhar ni yang maha menguasai ataupun yang maha memaksa segala makhluk itu selain daripada Allah itu menurut kehendaknya. Itu Al-Qahhar, daripada makna Al-Qahhar. Dari sudut makna penghayatan kepada seorang hamba yang menghayati makna Al-Qahhar di sini, man qahira a'dah, Al-Qahhar minal ibad man qahira a'da'ahu. Orang yang seseorang hamba yang menjiwai, menghayati makna Al-Qahhar dalam kehidupannya adalah orang yang menguasai, mengalahkan musuh-musuhnya. Wa'ada aduwil insan nafsuhu. Dan musuh paling utama seorang manusia adalah nafsunya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi bagi hamba Allah yang menjiwai makna Al-Qahhar, dia akan sentiasa cuba mengalahkan segala sesuatu selain daripada Allah. Yang dia akan tegakkan dalam kehidupannya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan dia menundukkan kehendak-kehendak lain daripada kehendak Allah. Dan kehendak lain itu adalah kehendak nafsunya. Jadi kalau bertembung antara diri kehendak Allah dengan kehendak nafsunya, maka dia akan kalahkan kehendak nafsunya. Jadi sentiasa dia membelakangkan kehendak dirinya dan dia sentiasa mendepankan kehendak Allah ke atas dirinya. Contoh dalam sebahagian peristiwa, seseorang yang ketika diuji dengan keburukan orang lain, jadi dalam menghadapi keburukan orang lain tu, ada daripada kehendak diri dia tu rasa nak marah lah kan. Bila orang datang buat sesuatu yang buruk kepada diri kita tu, kita ada keinginan untuk marah kepada yang menyusahkan kita tu. Itu ketika ditimbang dengan Al-Qahhar ini, bagi seorang hamba yang ada Al-Qahhar, maka dia akan menundukkan kehendak diri dia yang nak marah tu. Kerana ketika dia berpandangan, ketika ada orang yang ingin menyusahkan dirinya, maka orang itu tidak mungkin datang tanpa izin ataupun tanpa izin daripada Allah SWT. Setiap orang yang masuk dalam kehidupan kita itu tentulah dalam ketentuan Allah SWT. Jadi bagi orang yang memikirkan tentang ini, tentulah ada hikmah datangnya orang menyusahkan diri dia dalam kehidupan dia. Mestilah Allah Ta'ala nak tengok apa yang dia nak buat kan. Jadi ketika itu dia memilih untuk
bersabar, membelakangkan kehendak kemarahan dia tu dengan dia membawa ke depan keinginan Allah SWT agar dia melakukan baik kepada seluruh makhluk. Itu orang yang mengalahkan nafsunya dan membelakangkan nafsu kehendak dirinya dan mengedepankan kehendak Allah. Dia akan berusaha melakukan apa yang Allah Ta'ala redha berbanding dengan apa yang dirinya redha. Disebutkan sini man qahira hadhihi syahwah tahta satwatid din, mana tadi? Ni. Idh ghayatu a'dahi sa'yu fi ihlaki badanihi wa zalika ahya li ruhi. Bagi orang yang menjiwai makna al-qahar itu, dia akan sedaya upaya menggunakan segala gerak tubuhnya itu agar berada di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan dia menyusahkan tubuhnya untuk melaksanakan perintah Allah, maka sebenarnya dia sedang menghidupkan rohnya untuk sentiasa bersama dengan Allah. Jadi orang yang di bawah taklukan nama Al-Qahhar ini, ataupun orang yang menjiwai makna Al-Qahhar ini, dia ada hubungan yang khusus kepada Allah dengan dia mempertahankan Allah dalam kehidupan dia. Bagaimana dia mempertahankan Allah dalam kehidupan dia? Dengan dia menggunakan segala anugerah Allah yang Allah Ta'ala beri ke dalam kehidupan dia, agar dilaksanakan segala ketentuan Allah, segala kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tubuh ini diberi untuk taat, dalam masa yang sama hati ini nak rehat. Jadi bagaimana dia ingin memilih antara rehat dan taat tadi? Tentulah bagi orang yang ada Al-Qahhar akan mengalahkan keinginan untuk rehat tu. Di tengah rasa nak rehat tu lagi kuat untuk melakukan taat. Begitulah daripada contohnya. Kemudian man mata an syahwatihi fi hayatihi asya fi mamatih. Kemudian Imam Ghazali sebut, barang siapa yang mati syahwatnya ketika hidupnya, maksudnya barang siapa yang mengalahkan syahwatnya ketika hidupnya, maka hiduplah dia itu ketika matinya. Maksudnya berbahagia dengan ganjaran daripada Allah SWT. Barang siapa yang sentiasa mengekang kehendak dia kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi ganjaran buat dia. Tentulah yang diinginkan ganjaran itu di akhirat, kerana ganjaran di akhirat ni berpanjangan. Sebab tu ulama sebut, kalau kita susah pun di dunia ni, susah yang kita tanggung itu susah yang sementara. Sebab kehidupan dunia ni kehidupan yang sementara. Susah di dunia ini akan diganjari dengan ganjaran yang besar di akhirat kalau dia bersabar. Maka bersusah dengan sementara untuk kesenangan berpanjangan itu berbaloi lah kan. Satu perkara yang tidak merugikan, berbanding orang yang bersenang-senang dengan nafsunya di dunia dalam tempoh yang sementara, membelakangkan kehendak Allah ke atas dirinya untuk dia bersenang-senang, nanti di akhirat disusahkan oleh Allah SWT dengan kesusahan yang berpanjangan. Itu kan kerugian orang yang untung sementara, kemudian rugi sepanjang sampai bila-bila. Itu bukan satu keuntungan yang sementara, itu bukan satu keuntungan, kerana kerugiannya berpanjangan. Kalau tanya orang di dunia ni, nak tak mewarisi syarikat yang bakal bankrupt? Syarikat tu ada duit tapi bakal bankrupt. Tak ada orang yang mahu. Ada duit tu walaupun untuk sementara waktu, tapi bankrupt yang panjangan tu tidak menyenangkan. Jadi tak ada orang yang nak terima syarikat yang bakal bankrupt walaupun ada duit. Begitulah kehidupan. Jangan bankruptkan kehidupan kita di akhirat, kerana kehidupan di akhirat tu panjang. Panjang maksudnya tidak ada penghujungnya. Kalaulah menerima, na'udzubillah, hukuman tu tidak ada hujungnya. Dan orang yang menerima hukuman di akhirat kerana tidak menggunakan tubuh ni, kurniaan Allah ini untuk melaksanakan apa yang Allah Ta'ala mahu, dengan dia mendahulukan kehendak dia di dunia. Itu satu perkara yang merugikanlah kan. Tapi beruntunglah pula orang yang menyusahkan diri dia untuk mengikut perintah Allah Ta'ala di dunia yang sementara ni, kerana nanti di akhirat akan Allah Ta'ala beri ganjaran yang tidak ada penghujung. Itu dari sudut penghayatan makna Al-Qahhar dalam kehidupan bagi seorang hamba yang berusaha untuk mengekang hawa nafsunya. Jadi sentiasa dia mengingatkan diri dia, nama Al-Qahhar itu mengingatkan dirinya agar dia sentiasa melawan, mengalahkan kehendak nafsu. Mengalahkan syaitan itu, kata para ulama, perlu didasari dengan mengalahkan nafsu. Sebab syaitan tu bisikannya lemah. Menjadi kuat bisikan syaitan kalau nafsunya tidak dikawal. Sebab syaitan pun masuk dalam diri manusia ni, maksudnya menghasut diri manusia ni untuk melakukan keburukan melalui kehendak nafsu tadi.
Jadi nafsu itulah yang perlu dikawal terlebih dahulu untuk menangani bisikan syaitan ataupun hasutan syaitan. Jadi kalau bisikan syaitan tu, kalau nafsu sudah dikuasai, sudah boleh ditangani dengan nama Al-Qahhar itu maksudnya, tentulah bisikan syaitan yang lemah itu dapat diabaikan. Boleh. Kemudian daripada zikir yang disarankan, yang hasil daripada mujarrabat pengalaman para ulama mengamalkan nama Al-Qahhar ini, boleh mendatangkan cinta Allah dengan menghilangkan cinta dunia. Bagi izhabu hubbid dunya wa azamati ma siwallahi min qalbih. Menghilangkan cinta dunia dan membesarkan dunia daripada hatinya. Bahkan membesarkan Allah lah. Bila hilang dunia, tentulah membesarkan Allah. Manusia ini sentiasa dalam dua sisi kan. Sama ada dia besarkan dunia, yang dibesarkan dunia itu besarkan keinginan diri dia, atau dibesarkan keinginan Allah. Itu antara dua. Dan sentiasalah Allah itu terkalah kalau nafsunya sentiasa mengarah kepada dunia ini. Kerana dunia ini segera ada depan mata. Jadi kalaulah dia mampu mengalahkan dunia ini, tentulah dia akan hatinya dapat membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang melazimi zikir Al-Qahhar, wada'a fi nafsi an ta'alluqat, dapat melemahkan nafsu daripada terikat dengan keduniaan. Dibaca Al-Qahhar, 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 menambahkan rasa keagungan kepada Allah dan melemahkan ikatan nafsu kita kepada dunia. Nafsu tak boleh dibuang kerana nafsu adalah faktor untuk melakukan sesuatu, penggerak. Kalau kita buang nafsu, jadi tak bernafsu, tak melakukan apa-apa. Yang perlu kita buat dengan nafsu kita adalah kita tangani agar ia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi kenderaan untuk mencapai redha Allah. Kita kena bawa nafsu kita tu menghala kepada apa yang Allah Taala redha. Jadi untuk bawa kepada apa yang Allah Taala redha, nafsu itu untuk dibawa kepada apa yang Allah Taala, tentulah perlukan satu ikatan yang kuat, yang tidak akan putus. Kerana nafsu itu kan selalu memberontak. Jadi ikatan apa yang perlu kita buat untuk ikat nafsu itu agar sentiasa berada di bawah kehendak Allah? Tentulah dengan ikatan zikir, dengan mengingati Allah, maka tunduk segala anggota ini daripada memberontak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sedar semua adalah kurniaan daripada Allah. Disebutkan faman aksara min zikrihi kana lahu zalika. Siapa yang banyak mengamalkan Al-Qahhar, Al-Qahhar, maka dia akan dapat kelebihan tersebut. Dan daripada orang yang mengamalkan Al-Qahhar ni akan menerima atharan nasri ala aduhi biqahri. Allah Taala akan memberi bantuan kepada dia. Kerana Al-Qahhar ni maksudnya memohon bantuan juga daripada yang maha memaksa, yang maha mengalahkan musuh-musuh. Jadi orang yang mengamalkan Al-Qahhar akan mendapatkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdepan dengan musuh-musuhnya yang jahat. Wa man kana lahu hajah, dan bagi orang yang mempunyai hajat, bolehlah dia mengulang-ulang ya Qahhar sebanyak 100 kali di rumahnya ataupun di masjid. Ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar di rumahnya atau di masjid. Kemudian habis 100, diangkatlah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memintakan hajatnya. Pun juga daripada amalan ulama mampu menjadi asbab dipermudahkan urusan. Boleh. Sekadar itu saja daripada penghayatan makna Al-Qahhar dalam kehidupan kita. Apabila kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menguasai, tentulah akan menggambarkan diri kita ni sebenarnya dikuasai. Kita ini tidak mampu melakukan apa-apa, melainkan semuanya adalah di bawah ketentuan dan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di pandangan mata kita ada sesuatu yang kita tidak suka, tapi sebenarnya itu baik bagi kita. Dan Allah Ta'ala itu bukan namanya Al-Qahhar semata-mata, tapi namanya juga Al-Latif yang maha lembut, Ar-Rahim, Al-Mu'ti yang sentiasa memberi. Kalau dia memaksa pun bukan dia memaksa untuk kita rendah di sisi dia, tapi maksa kita untuk menjadi makhluk yang baik di sisi dia, kerana dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah pada esok hari kita akan kongsikan nama Al-Wahhab, yang maha memberi anugerah. Wallahu alam, doakan moga Allah Taala beri kekuatan kepada kita untuk kita teruskan kapsul 15 minit ni sentiasa istiqamah dan selesai sehingga 99 nama insya-Allah. Sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.